Percubaan. Percubaan pertama. Forum remaja menjana kelas pertama. Percubaan kedua. Forum remaja pencetus minda remaja kritis. Percubaan ketiga. Forum remaja pencetus minda remaja kreatif. Percubaan keempat. Forum remaja penjana kelahiran generasi berinformasi. Forum remaja pemangkin kecemerlangan budaya masyarakat ilmu. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian, bertemu kita sekali lagi dalam forum remaja bagi perbincangan ilmiah bersama-sama 3 ahli panel jemputan yang cantik dan segak bergaya pada hari ini. Salam forum buat semua. Sidang hadirin, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Masyarakat bersih, negara sejahtera. Inilah tajuk forum kita yang berkisar tema alam sekitar. Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, kita dapat menyaksikan kegairahan manusia mengejar pembangunan dan kekayaan kebentaan semata-mata, sehingga memusnahkan anugerah Tuhan, yaitu alam sekitar. Harus diingatkan bahawa alam sekitar yang bersih dan berkualiti adalah perlu bagi mencapai kesejahteraan hidup. Baru-baru ini, kita dikemparkan dengan kes pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim, Johor, yang telah menyebabkan penutupan sekolah di kawasan Pasir Gudang, ekoran kejadian sesak nafas, loya dan muntah. Sebagai khalifah yang hidup di muka bumi, tanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama. Dalam hal ini, pencinta alam dan belajar yang akan menerajui kepimpinan negara adalah penting. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri dengan lebih mendalam berkenaan topik perbincangan, bolehlah sekiranya kita perkenalan terlebih dahulu dengan ketiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya merupakan pensyarat dari Fakulti Pendidikan Universiti Sains Malaysia, Dr. Chan Ying Jin, yang sebagai ahli panel pertama. Selamat datang, Doktor. Apa khabar? Terima kasih Tuan Pengerusi, saya baik-baik saja. Seterusnya, saya perkenalkan pula ahli panel kedua yang berada di sebelah kiri ahli panel pertama, iaitu Presiden Persatuan Pengguna Sekolah Menengah Sarawak, Saudara Chu Hong Yi. Selamat datang ke forum remaja pada hari ini. Apa khabar, saudara? Khabar baik, Tuan Pengerusi. Di sebelah ahli panel kedua, saya perkenalkan ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Leong Wei Shen, yang merupakan mahasiswa Universiti Sains Malaysia. Walaupun nampak pemalu, namun peta bicaranya. Apa khabar, saudara? Saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama hadirin sekalian. Salam perkenalan dan salam forum buat semua. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga ahli panel kerana hadir untuk membincangkan topik forum kita, iaitu masyarakat bersih, negara sejahtera. Sidang hadirin yang dihormati, sejauh manakah kita dapat merealisasikan slogan masyarakat bersih, negara sejahtera? Izinkan saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel pertama. Apakah pendapat Doktor mengenai soalan ini? Silakan, Doktor. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin memetik kata-kata Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Jurada Kamarudin, iaitu dasar kebersihan negara perlu bermula dengan rakyat yang bertanggungjawab. Sudah terang lagi bahawa slogan ini dapat direalisasikan bermula dengan penglibatan diri sendiri yang sedar akan tanggungjawab memelihara dan memelihara alam sekitar. Antara inisiatif kerajaan perpadukan teras, dasar kebersihan negara bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar, termaksudlah menggalakkan rakyat menjadikan budaya mengumpul sampah sebagai sumber pendapatan tambahan yang juga dikenali sebagai trash to cash. Selain itu, kempen Berani Teguh merupakan satu usaha kerajaan memberi galakan kepada masyarakat
untuk berani menegur kepada sesiapa saja yang membuang sampah di merata-rata tempat. Usaha murni ini sedikit sebanyak dapat mengawal masalah penimbunan sampah sarap. Jadi, bagi saya, jika rakyat giat menggembleng tenaga menyokong kempen kesedaran serta aktiviti seperti program kita semula, sudah tentu negara kita akan menuju ke arah negara bersih. Sekian. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan oleh Doktor sebagai ahli panel pertama yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci mengenai dasar kebersihan negara. Apakah pandangan Presiden Persatuan Pengguna Sekolah yang sebagai ahli panel kedua bagi mencapai matlamat slogan Masyarakat Bersih, Negara Sejahtera? Silakan saudara. Terima kasih Tuan Pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, banyak badan sukarela yang sedang memperjuangkan matlamat slogan Masyarakat Bersih, Negara Sejahtera. Sebagai contoh, World Wildlife Fund, WWF, dan Persatuan Pengguna. Di sini, kita perlukan individu atau rakyat yang memberikan sokongan padu kepada perjuangan badan-badan tersebut. Sokongan ini termasuklah mengambil bahagian dalam kempen-kempen anjuran mereka seperti menyertai seminar bagi meningkatkan kefahaman tentang hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sehat dan selamat, serta menyokong penggunaan produk biodegradable, iaitu bahan mudah terurai bagi menggantikan penggunaan plastik. Kita juga boleh menderma setakat yang mampu dan menganggotai badan-badan tersebut, kerana sememangnya sumber dan sokongan diperlukan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti dan kempen-kempen masing-masing. Sekian. Tuan Pengerusi, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan kepada apa yang dikatakan oleh ahli panel kedua sebentar tadi. Silakan Doktor. Hadirin sekalian, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Saya percaya bahawa asalkan seseorang itu mempunyai kesedaran alam sekitar yang tinggi dan mempunyai iltizam serta rasa tanggungjawab untuk melestarikan alam sekitar, sudah tentu individu tersebut mampu memainkan peranan yang sepatutnya. Oleh yang demikian, salah satu langkah yang boleh dilakukan oleh setiap individu untuk melestarikan alam sekitar ialah mengelakkan pembajaran sumber tenaga seperti bekalan elektrik, air dan petrol. Pembajaran ini memberi kesan buruk ke atas alam sekitar. Hal ini kerana pembakaran bahan api yang tidak terkawal akan menghasilkan lebihan gas rumah hijau, terutamanya gas karbon dioksida. Semakin banyak gas karbon dioksida dihasilkan, semakin banyak haba yang terperangkap lalu meningkatkan suhu. Fenomena ini juga dikenali sebagai pemanasan global. Kesannya, ia akan mengakibatkan peluburan bongkar ais di kutub utara dan kutub selatan bertambah buruk. Sekian. Begitu benar sekali ulasan yang diutarakan oleh ahli-ahli pada kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahawa dengan sokongan dan sumbangan ini, pasti usaha kita bukan bagai mencurah garam ke laut. Seperti yang tidak sedia maklum, pendidikan alam sekitar yang dilaksanakan dari peringkat sekolah ke peringkat institusi pengajian tinggi juga dapat menyumbang ke arah melahirkan individu yang cakna akan kepentingan melestarikan alam sekitar. Soalan saya seterusnya ialah, sejauh manakah pendidikan alam sekitar ini dapat merealisasikan matlamat slogan Masyarakat Bersih, Negara Sejahtera? Saya mengajukan soalan ini kepada ahli panel ketiga, Saudara Leong Wei Shen, yang merupakan mahasiswa Universiti Sains Malaysia. Silakan saudara. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pada pendapat saya, pendidikan alam sekitar yang didedahkan kepada pelajar-pelajar akan dapat membantu golongan remaja mengamalkan budaya hijau dalam kehidupan seharian. Pelajar-pelajar telah diperkenalkan dengan teknologi hijau seperti program kita semula melalui perancangan tentang program Go Green
yang membudayakan amalan hijau bagi memberi kesetaraan tentang penjagaan dan pelestarian alam sekitar. Sebagai mahasiswa, saya terlibat menyertai beberapa kempen budaya hijau di kampus USM. Kempen tersebut ialah kempen Super Duper Food Container dan kempen penggunaan eco-bag secara berterusan. Usaha ini bertujuan untuk mengurangkan bekas makanan pakai buang dan beg plastik yang boleh memudaratkan alam dan mengurangkan kuantiti sampah. Menariknya, siswa-siswi mendapat penjimatan color charge peniaga kafe sebanyak 20 sen hingga 50 sen di mana terdapat penjimatan sebanyak RM6 sebulan. Penggunaan eco-bag yang diperoleh secara percuma di sekitar kampus bukanlah sekadar hiasan dalam almari, sebaliknya boleh digunakan untuk membawa barang semasa membeli bela bagi mengurangkan penggunaan beg plastik. Sebenarnya ini merupakan usaha murni pihak universiti ke arah mencapai matlamat slogan masyarakat bersih negara sejahtera. Sekian. Wow, pandangan yang padat sekali. Terima kasih, saudara. Hadirin yang saya kasihi, amalan budaya hijau ini penting bagi melindungi alam sekitar daripada terus diancam pencemaran. Marilah kita bersama-sama memikul tanggungjawab untuk kesejahteraan alam sejagat bersama. Seterusnya, kepada ahli panel pertama, apakah faedah amalan budaya hijau kepada alam sekitar? Terima kasih Tuan Pengisi. Inilah soalan yang saya nanti-nantikan selama ini. Untuk makluman semua, faedahnya begitu banyak seperti meningkatkan produktiviti sumber semula jadi, serta mengurangkan perbelanjaan untuk merawat setiap pencemaran yang berlaku. Selain itu, suhu persekitaran menjadi lebih dingin. Seterusnya, mengurangkan pergantungan terhadap penggunaan tenaga yang selama ini membantu proses pendinginan hawa seperti kipas elektrik dan penyaman udara. Amalan konsep 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle juga dapat menjimatkan sumber-sumber terbatas pada masa hadapan di samping mengurangkan pembaziran. Sekian. Terima kasih atas pendapat yang benar sekali, Doktor. Kepada ahli panel ketiga, Saudara Leong Wei Shen, apakah peranan kita, khususnya golongan remaja, dalam usaha penghijauan bumi sekaligus merealisasikan matlamat slogan masyarakat bersih negara sejahtera? Hadirin dihormati, soalan ini amat menarik. Bagi saya, golongan remaja sangat dituntut memainkan peranan kerana remaja merupakan tongkat kepimpinan negara dan peraris bumi pada masa hadapan. Manfaatkanlah masa terang dengan bergiat aktif menyertai aktiviti anjuran pencinta alam atau persatuan pengguna di sekolah atau di institusi pengajian tinggi maupun yang melibatkan badan bukan kerajaan, NGO. Saya tertarik dengan ulasan Doktor tentang kempen Berani Teguh bagi mengerahkan kita menegur sesiapa sahaja yang membuang sampah merata-rata. Jadi saya merasakan kempen ini wajar dijalankan di sekolah maupun institusi pengajian tinggi bagi mengawal disiplin pelajar. Usaha lain yang boleh dilakukan ialah memerintah kawasan sekolah dan institusi pengajian tinggi dengan menanam pokok serta mendema sebagai tanda mencintai dan menghargai alam sekitar. Sekian. Terima kasih, saudara, atas perkongsian pandangan yang begitu bernas. Saya berharap agar golongan remaja akan sentiasa menghargai alam dan melaksanakan program hijau dengan penuh dedikasi dan komitmen. Bagaimanakah pendapat ahli panel kedua, Saudara Chiu Hong Yi, tentang pandangan ini? Silakan, saudara. Terima kasih Tuan Pengerusi. Ya, saya juga bersetuju bahawa pelestarian alam sekitar merupakan tanggungjawab kita maju ke arah pembangunan mapan dan kelestarian alam sekitar. Berdasarkan peranan kita, saya mohon sidang hadirin dan ahli panel merenung kembali ke data daripada WWF ini. Menjelang tahun 2030, penggunaan tenaga utama akan meningkat 16% setahun atau 45%,
Dalam tempoh 9 tahun di Malaysia, penggunaan tenaga utama telah mencecah 18,927 megawatt dan akan mencecah 23,927 megawatt pada tahun 2030. Oleh itu, marilah kita membantu menyelamatkan bumi dengan menjadi salah seorang penggerak pencinta alam dan bukan setakat menjadi penghuni sahaja. Sesungguhnya, masyarakat, negara dan dunia memerlukan kita untuk membantu menyelamatkan bumi dengan cara memelihara dan memeliharanya. Sekian. Terima kasih Saudara Chu Hong Yi selaku Presiden Persatuan Pengguna Sekolah. Demikianlah perbincangan ilmiah pada hari ini. Nampak gayanya, masa tidak mengizinkan kita berbicara dengan lebih lanjut. Kesimpulannya, terdapat banyak pendekatan dan sumbaan lain lagi yang boleh dilaksanakan untuk menyahut slogan Masyarakat Bersih, Negara Sejahtera. Semua pandangan serta cadangan yang diberikan oleh barisan panel kita tadi harus dipraktikkan secara sistematik dan bersungguh-sungguh bagi mencapai kejayaan pelestarian khazanah alam ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Semoga forum remaja ini memberi informasi bermanfaat buat sidang hadirin. Sekian, terima kasih.